الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وصوب وغيرها من الطاهرات. Bab harus sembahyang berjemaah pada sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang 5 waktu memang dituntut kepada kita supaya menunaikan sembahyang berjemaah. Sebab itu disebut di dalam hadis yang lain, afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang seseorang itu di rumahnya melainkan sembahyang yang fardu, sembahyang yang maktubah. Jadi kalau sembahyang yang sunat memang digalakkan kita buat di rumah. Kalau sembahyang berjemaah kita digalakkan buat di masjid dan juga tempat-tempat yang didirikan sembahyang jemaah. Jadi itu jelas tentang sembahyang 5 waktu. Tetapi di sana ada juga sembahyang sunat ini harus kita buat secara berjemaah. Ada sembahyang sunat yang harus kita buat secara berjemaah. Ada sembahyang sunat yang sunat kita buat secara berjemaah. Apa dia sembahyang sunat yang sunat kita buat secara berjemaah? Sembahyang sunat hari raya, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari. Sembahyang apa lagi disunatkan berjemaah? Sembahyang tarawih. Itu jenis-jenis sembahyang disunatkan kita buat secara berjemaah. Dan di sana ada sembahyang sunat yang harus kita buat secara berjemaah sebagai suatu tarbiyah ataupun didikan. Macam sekali-sekala kita sembahyang qiyamul lail, kita berqiyamul lail secara berjemaah. Itu diharuskan. Tetapi dah apabila menjadi suatu kelaziman, menjadi kebiasaan, lalu dibuat secara bersendirian. Dibuat secara bersendirian. Okey, terus. Jadi okey, itu yang pertama. Yang keduanya sembahyang di atas tiqa dan juga sejadah yang pendek, yang kecil. Dan juga sembahyang di atas kain dan selain daripadanya, daripada benda-benda yang bersih, daripada tempat-tempat yang bersih. Maknanya bila kita dah kenal pasti tempat yang kita sembahyang itu sama ada tiqa ke, sejadah ke, lantai, kita sembahyang atas kain dan sebagainya bersih, maka harus kita sembahyang di atasnya. Dan bukan di atas hamparan-hamparan yang bersih sahaja harus kita menunaikan sembahyang di atasnya, termasuklah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fayusalli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dijadikan bagiku bumi ini bersih, di mana sahaja umatku apabila dia masuk waktu sembahyang, dia boleh sembahyang di mana sahaja. Adapun umat yang terdahulu, ini sebahagian daripada keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Adapun umat yang terdahulu, dia kena sembahyang tempat yang telah dikhususkan. Sama ada disebut sawami', kanisah, maknanya tempat-tempat ibadah mereka, gereja, ataupun tempat ibadah ni, tempat itu sahaja yang sah mereka sembahyang. Keluar daripada tempat ibadah tu tak sah. Sembahyang di padang tak sah. Di luar daripada masjid mereka tak sah. Sebahagian daripada kelebihan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, boleh sembahyang di mana sahaja asalkan tempat itu dikenal pasti adalah bersih. Okey, terus. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha an Anas bin Malik
anna jaddatahu Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, dia kata, suruh terus, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Anas bin Malik kata nenek dia, apa nama neneknya? Mulaikah. Jadi Mulaikah tu apa dia? Badal daripada Jaddah. Badal daripada Jaddah. Kita baca jim tu bagi atas, bukan Jeddah, Jaddah. Ja'a Zaidun akhuka ra'aitu Zaidan akhaka maratu bi Zaidin akhika. Jadi sesungguhnya neneknya, siapa neneknya tu? Namanya Mulaikah. Lalu dia telah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dia masak. Nenek kepada Anas bin Malik ni, dia seru, dia panggil, dia ajak, dia pelawar Rasulullah pergi makan makanan yang dia masak. Fa'akala minhu. Lalu Rasulullah pun makan. Okey, terus. Summa qala qumu fa usalli lakum. Okey, selepas makanan yang disediakan itu Rasulullah makan, Rasulullah kata berdiri, aku nak sembahyang jadi imam untuk kamu semua. Daripada sinilah yang kita sebutkan tadi. Di sini para ulama menyebut sembahyang yang akan didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas itu bukanlah sembahyang 5 waktu. Jadi kalau gitu sembahyang apa tu? Sebahagian ulama kata ini sembahyang sunat mutlak. Apa maksud sunat mutlak? Dia tidak terikat dengan mana-mana waktu. Kita kata duha ada waktu dia, rawatib ada waktu dia, witir ada waktu. Jadi sembahyang-sembahyang yang selain daripada sunat mutlak ni, dia ada waktu-waktu yang telah tertentu. Sembahyang raya ada waktu dia, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan ada waktu dia. Jadi sembahyang mutlak ni dia tidak tetap, tidak ditentukan di dalam mana-mana waktu, boleh disembahyangkan melainkan dalam waktu karahah. Waktu karahah kita dah belajar kan? Ada kitab disebut 5, ada kitab disebut 6, disebut 3. Itu waktu karahah tu tak boleh. Waktu apa waktu karahah tu? Yusuf, yang dilarang kita sembahyang. Matahari naik. Selepas subuh kan, sebelum terbitnya matahari segala. Tengah matahari, sebelum tergelincir matahari rambang, sebelum matahari tergelincir, selepas asar, sebelum masuk waktu maghrib. Okey, dia kata berdirilah oleh kamu semua, aku nak sembahyang jadi imam kepada kamu. Lalu terus Qala Anas bin Malik. Lalu Anas kata, Fakumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa. Dia kata kami pun berdiri kepada suatu tika. Hasir, tika lah, tika untuk digunakan sembahyang. Yang dimiliki oleh kami qad iswadda. Maknanya tika tu dah jadi hitam. Hitam ni dah berdebu min tuli ma lubisa, kerana lama sangat duk guna. Ya, dia kena debu, dia kena apa, dia kekotoran. Ketika yang lama digunakan, yang tinggal di rumah dia tu sampai berdebu. Fanadahtuhu, lalu aku percikkan air. Aku percikkan bima'in, fanadahtuhu, aku percikkan dengan air. Maknanya delap lah, nak bagi hilang debu-debu yang ada di atas tikar tersebut. Okey, terus Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk menunaikan sembahyang. Okey, terus. Wa safaftu ana wal yatim wara'ahu. Lalu aku berada di dalam saf. Anas kata, aku berada di dalam satu saf dan anak yatim di belakangnya Rasulullah. Rasulullah sebagai imam kan. Anas kata, aku bersama dengan anak yatim di belakang Rasulullah, di belakang imam. Bila sebut anak yatim ni, dia cukup umur ke tak cukup umur? Balik ke? Akhir balik ke belum? Belum. Di sini ingat. Maknanya tak cukup umur lagi kan? Berada di dalam satu saf bersama dengan orang dewasa. Boleh tak boleh? Berdasarkan hadis tu boleh lah. Setengah orang keras sangat kan? Budak-budak dia halau duduk belakang sekali.
Dia ada satu masjid dalam kawasan kita ni. Ada seorang siap duk perhati tengok. Mana-mana budak ataupun ayah yang bawa anak dia duduk dalam saf bersama dengan orang dewasa, dia halau budak tu. Kadang-kadang tengah sembahyang tu dia tarik. Dalam kawasan kita ni ada masjid yang buat perangai macam tu. Dia keras sangat dengan kanak-kanak. Jadi kalau dia mengaji, dia tengok live pada malam ni, dia boleh faham. Berdasarkan kepada hadis ni boleh. Jadi bab kanak-kanak duduk di dalam saf bersama dengan orang dewasa bukan perkara yang muktamad kata tak boleh, menjadi suatu perkara yang berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Okey, terus. Wal ajuzu min waraina. Dan orang perempuan, tadi siapa tadi? Nenek dia kan duduk di belakang kami. Memang orang perempuan duduk di belakang saf orang lelaki. Okey, terus. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Di sinilah sebahagian ulama menyebut sama ada sembahyang sunat di malam hari ataupun di siang hari buat 2 rakaat. Kerana di sana ada pendapat ulama kata kalau sembahyang sunat malam, sembahyang sunat pada waktu malam dia disunatkan 2-2. Walaupun kita nak sembahyang witir 11 rakaat tapi 2 kan. Jangan buat terus 4. Boleh buat terus 4, buat 6 terus boleh, 8 terus boleh, 11 terus satu salam pun boleh. Isunya afdalnya buat 2-2 kerana salatul laili masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat. Itu lebih afdal. Walaupun boleh buat beberapa rakaat dengan sekali salam. Pendapat yang kedua menyebut bahawa kalau sembahyang di siang hari, kita elok ataupun sunat dan afdal buat terus 4 rakaat. Seperti sembahyang qabliyah asar. Baiknya buat 4 rakaat. Dia ada 2 kan? Biasanya Nabi buat 4 qabliyah asar ni. Begitu juga ba'diyah Jumaat 4. Jadi pendapat yang kedua kata kalau di siang hari buat 4 rakaat lebih afdal daripada buat 2. Berdasarkan kepada hadis ini, sembahyang siang hari pun sebahagian ulama kata buat 2 juga. Rasulullah buat 2, tak terus 4, satu salam, dia buat 2. Dia kata apa dia? Dia sembahyang 2 rakaat. Okey, terus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beredarlah selesai daripada sembahyang. Okey, terus. Wa haddatsana Syaiban bin Farruha wa Abu Rabi'i kilahuma an Abdul Warith qala Syaiban haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan farubbama tahduru salatu wa huwa fi baitina. Okey, Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas juga, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia di sudut akhlaknya. Sebab tu dalam Quran pun menyebut innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung, sangat hebat. Satu hari orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah tentang akhlak budi pekerti Rasulullah? Lalu Aisyah menjawab, wa khuluquhul Quran wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah tu sebiji macam Quran. Apa yang disarankan dalam Al-Quran semua diikuti oleh Rasulullah. Larangan semua ditinggalkan. Apa-apa yang dianjurkan dalam Quran semua dia sematkan dalam diri dia, diamalkan, dia laksanakan. Akhlak dia macam Quran. Macam mana kita baca dalam Quran tentang ayat-ayat perlunya melakukan kebaikan, ketaatan, bersegera di dalam melakukan kebajikan, semua ada pada Rasulullah. Apa-apa yang ditegah dalam Quran semua tak ada. Sebab itu wa khuluquhul Quran. Budi pekerti perangai Rasulullah ni adalah Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutuskan untuk memperbetulkan akhlak ataupun perangai manusia. Bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan, memperbaiki perangai manusia. Daripada manusia yang jahat, yang tak takut kepada Allah, tak takut kepada neraka, tak minat kepada syurga,
perangai buruk di atas dunia di zaman jahiliah diperbetulkan oleh Rasulullah. Di antara tugas dan kerja Rasulullah perbetulkan perangai orang, perbaiki akhlak manusia. Jadi sebelum dia nak memperbaiki akhlak manusia, dia dulu kena memiliki akhlak yang baik. Sebab itu daripada kalangan manusia-manusia yang baik di atas dunia ini, di zaman Rasulullah SAW, Allah Ta'ala pilih manusia yang paling baik. Hak baik tu ramai juga. Abu Bakar baik sebelum masuk Islam pun. Sayyidina Ali dan sebagainya. Tapi dalam kalangan orang yang baik-baik tu, pilih yang terbaik. Sebab dia nak jadi pemimpin, menjadi kedua, menjadi ikutan kepada manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah merupakan contoh, ikutan, tauladan yang paling baik. Tak ada orang lah paling baik daripada Rasulullah dalam semua sudut, dalam semua keadaan. Okey, terus dia kata di sini baik akhlak. Kadang-kadang bila masuknya waktu sembahyang, dia berada di rumah kami. Wahwa fi baitina, maknanya hal keadaannya Rasulullah ni kalau dah masuk waktu sembahyang, secara kebetulan dia berada di rumah kami. Lalu dia memerintahkan supaya bentangkan sejadah hamparan. Yang dibentangkan sejadah di bawahnya, lalu dibersihkan. Dah biasalah, apatah lagi orang duduk di negeri Arab kan, negeri padang pasir, musim panas tu banyak debu. Debu-debu terkenalah atas lantai, atas sejadah dan sebagainya. Lalu Rasulullah perintahkan supaya sejadah itu dibersihkan. Summa yundah, kemudian dipercikkan air. Tak payah basuh lah, percik air lap. Okey, terus. Summa ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian jadi imam kepada kami. Wa naqumu khalfahu fa yusalli bina. Lalu kami berdiri di belakangnya Rasulullah, dia sembahyang bersama dengan kami. Wa kana bisatuhum min jaridin nakhli. Adalah tikar sembahyang itu ataupun sejadah itu daripada pelepah tamar. Orang buat pelepah, kalau kita sekarang ni kita buat apa? Tikar buat daripada mengkuang. Tuan-tuan kenal mengkuang? Daun mengkuang kenal? Syekh kenal? Ingat tua bangka tak kenal? Ni pelajar-pelajar kenal mengkuang? Kau tobat tak kenal? Esok kenal? Dia ada di mana? Mengkuang. Mengkuang ni di Penang ya. Mengkuang di Penang ya. Dah itu tempat. Ni di sana tu tempat di Penang tu ada yang ada dinamakan mengkuang tu, mana memang banyak pokok mengkuang. Mengkuang ni dia duduk macam dalam bendang dekat paya. Pokok dia berduri. Lalu orang ambil daun dia pun berduri, ambil dia punya daun, dipotong, dijemur, lalu dibuat tikar. Orang dulu buat tikar dengan daun mengkuang lah. Kalau zaman Rasulullah, daun mengkuang tak ada, dibuatlah daripada daun kurma, di pelepah-pelepah kurma yang diketuk jadi halus, dilembutkan, lalu dibuat tikar. Bila nak sembahyang atas tu lah. Jadi itulah yang timbul isu kadang-kadang sembahyang atas tikar mengkuang tadi, atas kurma tadi, kadang-kadang dia tidur di atas pelepah kurma tu kan. Tikar yang dibuat di pelepah kurma yang tak belakang Rasulullah berbekas kasar, bukan duk tilam yang lembut macam kita ni. Kalau sembahyang pula sujud ni, dahi penuh dengan debu. Sebab tu bila mereka sembahyang, selepas bagi salam tu, mereka sapu muka, sapu dahi. Yang kita ni sujud ni bukan ada debu, ada apa, sapu juga muka lepas sembahyang. Sedangkan kita vacuum hari-hari lantai kita ni, untuk pengetahuan orang luar sekolah kita vacuum hari-hari, tak ada debu. Maknanya tuan-tuan lepas sembahyang sujud di atas kapet kita, tak payah nak sapu dahi, tak payah sapu muka, sebab tak ada debu. Asal usul zaman Rasulullah yang sapu muka tu sapu debu, bukan saja-saja sapu dahi. Sebab sapu dahi ni tak ada kaitan dengan rukun sembahyang, tak ada kaitan dengan sunat abu'ad, tak ada kaitan dengan sunat hay'ah. Jadi tak perlu buat sebab tak perlu, tak ada kaitan. Okey, terus. حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال
qumu faliusalli bikum. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Anas juga, dia kata telah masuk oleh Nabi SAW kepada kami. Pada ketika itu aku dan juga ibuku dan juga Ummu Haramin, mak saudara dia. Maknanya mungkin adik kepada mak dia ataupun kakak kepada mak dia. Lalu dia kata, lalu Rasulullah kata, berdirilah, aku sembahyang bersama dengan kamu. Lalu disebut, Anas kata fi ghairi waqti salatin, maknanya bukan waktu sembahyang 5 waktu, menunjukkan sembahyang yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas itu adalah sembahyang, bukan sembahyang 5 waktu. Menunjukkan sembahyang sunat. Okey, terus Fasalla bina. Lalu dia telah sembahyanglah bersama dengan kami. Faqala rajulun li Thabitin, Seorang lelaki tanya bagi Sabit, aina ja'ala Anasan minhu? di mana keduduknya Anas daripada sembahyang tu? Qala ja'alahu ala yaminihi. Lalu Anas duduk di sebelah kanan Rasulullah. Summa da'a lana ahlal baiti bikulli khairin min khairid dunya wal akhirati. Lepas sembahyang tu, lepas menunaikan sembahyang, Rasulullah bagi salam, lalu Rasulullah berdoa kepada seisi keluarga kami dengan kebaikan. Rasulullah doakan supaya ahli keluarga itu dapat kebaikan. Jadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai sangat, semua orang nak Rasulullah doa, dan semua orang nak masa zaman Rasulullah, para sahabat nak supaya Rasulullah datang ke rumah mereka ambil berkat. Lepas tu minta pula Rasulullah berdoa. Okey, terus. Faqalat ummi. Lalu selepas itu ibu aku kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaidimuka. Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu nak khodam tak? Ibu kepada Anas ini tanya Rasulullah, kamu nak khodam tak? Nak cari khodam tak? Orang khodam ni mati kita kata pekerja untuk membantu rumah-rumah kamu, wahai Rasulullah, nak tak? Rasulullah tanya Rasulullah. Lalu Anas tu lah, ya, yang ibu Anas ni offer kepada Rasulullah nak khodam, nak membantu Rasulullah. Jadi Anas lah, bila Rasulullah kata nak, ibu dia bagi Anas tu duduk dengan Rasulullah, bekerja dengan Rasulullah. Tengok bila Rasulullah ni buat ibadat macam mana Rasulullah buat. Sebab itu Anas ni walaupun dia masa kecil lagi, dia dah tahu bagaimana cara akhlak Rasulullah dan bagaimana cara kaifiat Rasulullah menunaikan sesuatu ibadat. Sebab dia bekerja jadi khodam kepada Rasulullah. Okey, terus. Ud'ullaha lahu. Lalu Rasulullah pun berdoa juga untuk Anas. Qala fad'ali bikulli khairin. Lalu dia doakan bagiku dengan setiap kebaikan. Wa kana fi akhir ma da'ali bihi an qala. Jadi doa yang terakhir, penghujung doa itu, Anas kata Rasulullah berdoa kepadaku, dia kata apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Rasulullah kata, ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas. Lepas tu banyakkanlah anaknya dan berkatlah baginya. Lepas pada tu, tak lama pada tu, Rasulullah dah wafat pun, Anas ni memang Allah Ta'ala kurniakan harta benda yang banyak, wang ringgit yang banyak, dia jadi orang kaya raya dan anak yang banyak. Allah Ta'ala bagi keturunan yang banyak kepada dia, bagi zuriat yang banyak hasil berkat Rasulullah ni tadi. Okey, terus. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz haddatsana abi haddatsana Syu'bah an Abdullah bin al-Mukhtar sami'a Musa bin Anas yuhaddithu an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه. Asalnya Anas duduk sebelah kiri, dia tarik sebelah kanan. Okey, terus. وأقام المرأة خلفنا. Dan telah berdirilah oleh perempuan di belakang kami. Jadi di sinilah ulama sebut, kalau imam, lepas tu makmum seorang lelaki, makmum tu duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri. Tadi Anas kan, Rasulullah tarik tak sebelah kanan, sejajar dengan Rasulullah. Di sinilah para ulama mengambil istinbat bahawa kalau seorang makmum, dia dengan imam sama dengan imam, bukan belakang, sama. Tapi dalam mazhab kita belakang sikit kan, tumit belakang. Tapi berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas ditarik oleh Rasulullah berada di sisi, sama je. Jadi kalau orang perempuan seorang diduduk di belakang makmum. Begitu juga kalau sekiranya mayang di rumah, isteri jadi makmum kepada suami, bukan duduk sebelah kiri. Yang kita duduk beramal dulu sebelah kiri kan. Kita tengok dalam kitab, dalam syarah-syarah kitab hadis, maka duduk di belakang imam, belakang suami. Belakang terus, bukan duduk sebelah kiri. Okey, terus. Wa haddatsanahu Muhammad bin al-Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Wa haddatsanihi Zuhair bin Muharb. Qala haddatsana Abdul Rahman, yani Ibn Mahdi. قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. Terus حدثنا يحيى بن يحيى تميمي أخبرنا خالد بن عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Okey, nanti jap. Maimunah. Era apa Faris? Maimunah. Ha? Salah. Zaujun tu badal. Maimunah era apa? Itu haddasatni, ni tu apa dia? Darabani Zaidun. Fa'il muakhar. Ni tu era apa? Maf'ul muqaddam. Badal tu zauju tu. Maimunah tu sama. Maimunah tu siapa? Maimunah itu adalah isteri kepada Nabi SAW. Itulah yang disebut sebagai badan. Okey, terus. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidaahu wa rubbama asabani sawbuhu idza sajada wa kana yusalli ala khumratin. Jadi dalam riwayat ini Maimunah kata dia duduk depan Rasulullah sembahyang. Dia kata biasa juga telah mengenai akan aku oleh pakaian Rasulullah. Pada masa itu isteri Nabi ini kadang-kadang ada riwayat daripada Aisyah, ada riwayat daripada Maimunah berada di dalam keadaan hadas besar. Dia didatangi haid. Jadi pakaian Rasulullah terkenalah kepada jasad ataupun tubuh badan isteri dia Maimunah yang berada di dalam keadaan haid. Kadang-kadang pakaian isteri dia pula terkena Rasulullah. Jadi maknanya tak apalah berhubung dengan sesuatu yang ada pada mereka itu najis. Berhubung dengan sesuatu yang ada najis, bukan berhubung dengan najis secara langsung. Berhubung dengan sesuatu yang mana sesuatu itu terkena najis, yang adanya ada di sisinya najis. Okey, terus. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Mushir jami'an anil A'mashi wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wal lafz lahu akhbarana Isa bin Yunus haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يصلي على حصير يسجد عليه. Jadi di antara istinbat ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada hadis-hadis tadi, yang pertama disebut oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dia kata annal asla fi siyabi wal basti wal hasri wa nahwiha at-taharatu. Maknanya asal-asal pada pakaian, sejadah, tikar ni asal-asalnya bersih.
Jadi kita berpegang kepada hukum asal, maka kita boleh menunaikan sembahyang di atasnya selagi mana kita tak nampak najis. Kalau nampak najis maka tak sahlah kita sembahyang atas tu. Cuma yang dimaksudkan tempat sembahyang yang perlu dibersihkan daripada najis tu bukan semua. 7 anggota kita tu kena bebas selamat daripada najis. 7 anggota apa dia? Macam kita duduk atas sejadah kan, tempat kita jijak 2 kaki. Lepas tu 2 lutut, 2 tangan, dahi. Tentu ya. Adapun bila kita sembahyang, ketika kita rokok, taik cicak di tengah-tengah sejadah. Duduk atas ni. Tak sentuhan kita. Sah sembahyang. Nampak? Bukan kata bila ada atas sejadah tu, ada sudut-sudut yang tertentu terkena najis, tak sah kita sembahyang. Tak. Yang dimaksudkan tempat sembahyang di situ, tempat kita 7 anggota yang terkena kepada tempat sembahyang. Yang kedua, wa fihi jawazun nafilati jama'atan. Harusnya sembahyang berjemaah, sembahyang sunat secara berjemaah. Yang ketiga, wa fihi annal afdala fin nawafilin nahari an takuna raka'ataini kan nawafilil lain. Jadi Imam Nawawi kata, di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis-hadis tadi, bahawa sembahyang sunat siang pun disunatkan buat 2 rakaat. Kalau kita nak buat 4 contohnya kan, buat 2-2 walaupun siang hari. Sebagaimana nawafilil laili, sebagaimana sembahyang malam. Sembahyang malam tadi kita dah sebut sunat buat 2-2 kan, walaupun kita nak buat banyak rakaat. Sembahyang siang pun macam tu lah. Itu dipegang oleh Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama. Dan yang keempat, wa fihi sihhatus salati sabi al-mumayyizi. Harus sembahyang, sahnya sembahyang kanak-kanak yang mumayyiz. Mumayyiz ni bukan baligh. Dia dapat membezakan baik buruk benda yang baik, benda yang elok, yang tak elok, maka mumayyiz. Maka sah sembahyang dia. Kerana dalam hadis sebut, safaftu ana wa yatimu wara'ahu. Aku berada di dalam satu saf dan juga yatim. Maknanya bila sebut anak yatim, dia tidak cukup umur lah kan. Maka sahnya seorang mumayyiz sembahyang. Wa fihi anna lis-sabi mawqifan min as-safi wa huwa sahih al-mashhur min mazhabina. Wa bihi qala jumhurul ulama. Dia kata di sini, pendapat yang sahih di dalam mazhab kami, ni yang saya nak tekankan di sini. Pendapat yang sahih di dalam mazhab kami, kanak-kanak boleh berada di dalam satu saf berserta dengan orang dewasa. Pendapat yang sahih dalam mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, dan juga mazhab jumhur ulama. Dan juga mazhab jumhur ulama. Ini dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i. Dia itu pendapat yang sahih di dalam mazhab kami. Wa fihi an-nasnaini yakuna saffan wara al-imam. Kalau 2 orang duduk di belakang imam. Wa huwa mazhabuna, dan ini wa hadza mazhabuna, dan ini pendapat mazhab kami. Wa mazhabul ulama ikafatan, dan pendapat ulama yang kebanyakannya begitu. Illa Ibnu Mas'udin wa sahibahi, melainkan pendapat Ibnu Mas'ud dan 2 orang sahabat dia. Faqalu yakunani huma wal imamu saffan wahidan fayaqifu bainahuma. Kalau Ibnu Mas'ud pula, imam duduk tengah-tengah ni. Kalau 2 makmum kan, 2 orang makmum lelaki, 2 orang lelaki makmum, imam duduk tengah-tengah. Makmum duduk belakang sikit je. Imam duduk tengah-tengah. Bukan imam duduk depan macam tu. Ni dalam kedudukan saf pun berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Kalau kita tengok di dalam Hawil Kabir, ini salah satu kitab yang besar juga di dalam mazhab Syafi'i selain daripada Majmu' Imam Nawawi. Dia kata di sini, wa qala ba'du ashabina, muka surat 428, jilid yang juzuk yang ketiga, juzuk yang kedua. Dia kata, wa qala ba'du ashabina al-aula an yaqifa kullu sabiyyin baina rajulaini. Yang paling aula, paling utama,
kanak-kanak ni berdiri di antara lelaki, di antara orang dewasa. Dia bukan suruh duduk belakang. Sebab itu kalau kanak-kanak duduk bersama dengan orang dewasa, dalam mazhab Syafi'i pun kata boleh. Bukan kata tak boleh. Kerana yang demikian itu membawa kepada mereka kepada ila ta'limi af'al solah, memberi didikan ajaran bagi ilmu kepada kanak-kanak tu tentang bab sembahyang, tentang perbuatan-perbuatan sembahyang. Barulah budak-budak ni dia tak main. Kalau dia pisahkan terus, dia duduk main sama-sama dia berlari kan. Macam sembahyang apa, sembahyang Jumaat orang suruh budak-budak duduk belakang sekali. Sembahyang tarawih pun halau budak-budak belakang sekali. Dia yaih lah belakang tu. Berlari lah macam Syafi'i tu. Kenal Syafi'i siapa dia? Tak kenal? Ayah dia ada sini tak? Dia berlari dia dalam masjid hari Jumaat ke, sembahyang tarawih ke, sebab duduk belakang seorang-seorang. Jadi kalau tak sama-sama dalam satu soft, dia jadi takut juga dengan orang tu, dengan orang dewasa ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata diselangi di antara orang-orang dewasa. Nampak? Mana dalam mazhab Syafi'i pun boleh, jangan halau dia. Di dalam Tawdihul Ahkam, syarah kepada Bulughul Maram pun sebut sama. Tadi dah kita baca, dalam ni pun dia sebut benda yang sama je. Cuma satu lagi dia tambah, wa dhahaba ba'dhum ila anna man sabaqa ila al-makani fa huwa ahaqqu bihi. Siapa-siapa yang duduk awal, datang awal, tempat tu tempat dia lah. Kalau kanak-kanak duduk datang awal, orang tua datang lambat, orang tua duduk belakang lah. Ini duduk tarik budak pula pergi ke belakang, dia datang lambat. Nampak? Wa qala fil furu', dalam kitab ni pula menakarkan pendapat di dalam kitab furu'. Laisa lahu ta'khirus sibyani sabiqina. Imam tak boleh meletakkan kanak-kanak di belakang apabila kanak-kanak itu datang awal. Wa huwa mazhabus Syafi'iyah. Dia kata ini mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah ni maknanya ulama-ulama Syafi'i. Dia ada Syafi'i, dia ada Syafi'iyah. Hanafi, Hanafiyah. Hanbali, Hanabilah kan. Maka ulama-ulama Syafi'i kata boleh duduk sekali. Jadi saya heran, ada ustaz duk keras sangat, dia kata ini mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Dia duk jaja, dia duk ratib ayat tu dah begitu lama. Budak-budak tak boleh duduk satu staf. Ini mazhab Syafi'i. Berlambak apa-apa kitab dah, 3-4 kitab kita baca tadi, boleh kanak-kanak berada di dalam saf bersama dengan orang dewasa. Bahkan kalau di dalam Hawil Kabir dia kata yang tu lebih aula untuk mendidik kanak-kanak ni belajar perbuatan-perbuatan sembahyang. Ni besar apabila kanak-kanak ni datang sembahyang, kita kasari, kita marah, halau dia di belakang. Bila dia dah tua-tua, dia tengok kanak-kanak datang masjid, dia halau macam tu juga. Dia dulu dah kena. Aku nak balas balik, dia kata. Orang tua-tua, tua-tua imam yang duk halau budak-budak tu, mungkin masa dia kecil-kecil tu dia kena halau. Lepas tu dia halau orang balik, dia nak balas dendam. Dia kata ini tak boleh mazhab Syafi'i. Ramai ustaz-ustaz duk mengajar di kawasan kita kata tak boleh mazhab Syafi'i. Baca kitab-kitab Jawi je, tak jumpalah dalil-dalil macam ni. Baca satu kitab je dalam mazhab Syafi'i, bacalah kitab hadis, syarah kitab hadis, dan kena mengaji hadis baru tahu. Selalu kita pesan kena mengaji hadis, kena mengaji hadis. Ini kembali kepada Quran hadis, dia orang kata wajib sesat. Hak duk sesat ke siapa? Sekarang ni hak duk sesatnya, hak duk merapu ni, hak tak mengaji Quran hadis ni. Dia duk halau budak-budak sekarang ni, demo pun pernah kena halau dulu. Lepas tu dia balas dendam balik. Tengok budak-budak duk sama satu sah, dia tarik pula tu. Punya heran mengaji macam mana ni. Sebab tu tengok di masjid surau, orang tua-tua je ramai, budak-budak tak datang, tak berani. Tak berani datang. Kadang-kadang budak-budak datang sembahyang pakai seluar jeans pun dia orang marah, rambut panjang pun dia halau. Bila orang nak dekat dengan masjid? Orang masjid ini maknanya tak mesra dengan kanak-kanak ataupun remaja, menyebabkan orang jadi takut dengan masjid surau ni. Masjid surau tempat orang pencen macam Syekh ni. Ada pencen, dah mengatuk, dah uzur, ada penyakit 3 serangkai, cik manis darah tinggi jantung, hak tu mari mengaji. Lepas tu mengaji tidur dalam kelas. Balik ni saya tanya apa pun tak faham. Tidur. Lepas tu cerita maklumat yang salah di kedai kopi, esok pergi minum kopi, Ustaz Makrozi ajar malam ni macam ni. Dia cerita salah sebab dia tidur.
Sebab masjid ni dengan surau ni dipenuhi dengan orang pencin. Tapi alhamdulillah lah mengaji juga, syukur pada Allah. Pada tak mengaji langsung kan. Tapi nak ceritanya orang muda ni mana tak datang mengaji. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak kena menjinakkan semua masyarakat dekat dengan masjid dengan duk halau orang. Jadi maknanya kena berjinak-jinaklah dengan orang, kita apa dia melembutkan, kena sopan santun dengan orang supaya mereka sayang, suka datang ke masjid, datang surau. Okey, jadi kita tengok, kita dah sebut beberapa pendapat ulama dan di dalam beberapa buah kitab bahawa kanak-kanak ni boleh, harus duduk sekali bersama dengan orang dewasa untuk menunaikan sembahyang berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Orang kata, direct bukan Quran hadis, tak bukan pendapat ulama. Tak, daripada hadis tadi beberapa ulama telah mengharuskan bahawa kanak-kanak boleh berada di dalam satu saf bersama dengan orang dewasa. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.